Kita nak belajar pasal rumus sudut berganda. Okay, rumus sudut berganda ni kita derive daripada rumus sudut majmuk juga. Okay, contoh sin A plus B. So, awak tahu ini sudut majmuk. So, kalau kita nak kembangkan, kita akan jadi sin A cos B tambah cos A sin B. Okay, kita pertimbangkan satu keadaan di mana jika B, ni sudut B ni, nilai dia sama dengan A. Okay, contoh kalau A 30 darjah, B ni pun 30 darjah. Okay, kalau kita buat notation algebra, so B ni kita gantikan dengan A. So A tambah A lah. So kat sini B kita gantikan A sebab nilai dia sama. Ni pun kita gantikan A. So dia akan jadi sin A plus A sama dengan sin A cos A tambah cos A sin A. Okay, sebab kita buat satu situasi di mana B ni nilai dia sama dengan A. So kita boleh gantikan B tu dengan A. So sin A cos A tambah cos A sin A ni kan benda yang sama sebenarnya. Cuma cara dia tulis je beza. Ini cos kat depan. Tapi dia exactly sama sebutan dia. Walaupun arrangement dia berbeza. So benda ni sama. So kalau kita tambahkan kita akan jadi 2 sin A cos A. A tambah A jadi 2A. So sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. So 2A ni adalah sudut berganda. Sudut berganda maksudnya gandaan lah kan. Suatu nombor tu gandaan yang sama. Okay, so 2A sama dengan 2 sin A cos A. So kita dapatlah satu formula yang baru sudut berganda. Okay, setakat ni boleh tak? Boleh ikut saya tak? Laju ke? Kalau okey tolong raise hand. Okay, so boleh Okay, next. Kita cuba buat yang cos pula. Okay, boleh turunkan tangan awak. Okay, kalau cos A plus B, so kita pertimbangkan situasi yang sama juga di mana B mempunyai nilai yang sama dengan A. Okay, so kita gantikan B tu dengan A. So cos A tambah sin A. Apa maksud cos A darab cos A? Siapa boleh bagi tahu? Apa jawapan cos A ni? Saya tulis kat ruangan komen boleh? Cos A maksudnya apa? Sin A maksudnya apa? Ya, darab. Memang nak darab cos A darab cos A. Apa awak akan jadi? Yes, Fazrin kata cos kuasa 2A. Cos A darab cos A maksudnya dia darab dengan diri dia sendiri kan. So cos A jadi cos kuasa 2A. Sin A akan jadi sin kuasa 2A. So kita dapat satu formula. So tadi formula untuk sudut berganda bagi sin lah sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. Untuk cos 2A maksudnya cos kuasa 2A tolak sin kuasa 2A. Okey, tapi kita boleh modify lagi cos 2A ni, special ni, dia boleh derive jadi formula lain juga dengan cara. Okey, apa maksud kat sini? Apa maksud line ni? Siapa boleh bagi tahu? Macam mana dia boleh dapat cos kuasa 2A tolak 1 tolak cos kuasa 2A? Macam ni dia buat? Okay, siapa boleh respon kat ruangan komen apa yang saya buat pada line yang ketiga ni, line terakhir ni. Cos 2A tiba-tiba cos kuasa 2A tolak dalam kurungan 1 tolak cos kuasa 2A. Siapa boleh bagi tahu dekat ruangan komen? Okay, Sofia Idina cakap identiti asas. Ali Imran bagi tahu identiti. Yes. Identiti asas kita apa? Sin kuasa 2A tambah cos kuasa 2A sama dengan 1 kan? Jadi dijadikan sin kuasa 2A tu perkara rumus. So 1 tolak cos kuasa 2A. Okay, dimodify kat identiti asas tu digunakan. So kita kembangkan, buka kurungan ni, so tolak dengan tolak akan jadi tambah. So dia akan jadi cos kuasa 2A, 2 cos kuasa 2A tolak 1. Okay, itu satu cara. So kita dah ada 2 untuk cos. Kita juga boleh gantikan cos kuasa 2A tu guna identiti asas juga. So kita jadikan cos kuasa 2A tu adalah perkara rumus dalam identiti asas. So kita gantikan 1 tolak sin kuasa 2A. So kita akan dapat sudut berganda untuk cos ialah cos 2A sama dengan 1 tolak 2 sin kuasa 2A. So kita dah ada 4 rumus. Satu rumus sin itu 1 saja. So rumus cos ada 3. Okay, next. Tangent. Okay, so kita setimbangkan situasi yang sama. Kalau B lah nilai yang sama dengan A. So atasnya akan jadi tan A tambah tan A. Bermaksud 2 tan A lah. Tan A tambah tan A. So rumus dia punya sebutan kan sama. Jadi 2 tan A.
Okay, kalau yang ni 1 tolak tan A tan A. So tan A darab tan A ialah tan kuasa 2A. So 1 tolak tan kuasa 2A. So ini adalah formula tangent. Okay, boleh ikut lagi? Kalau boleh tolong raise hand. Ni baru formula je. Okay, so boleh turun tangan awak. Okay, so kesimpulannya kita ada berapa formula sudut berganda? 1, 2, 3, 4, ada 5. So perlu hafal ke? Tak perlu hafal sebab ada dalam formula, tapi saya tak pasti lagi yang mana satu yang dia bagi. Mungkin dia bagi 1, 2 ni saja, 3. Dia bagi 3 je. So awak kena tahu macam mana nak derive. So macam mana dapat cos kuasa 2A tolak sin kuasa 2A ni, nak jadikan 2 cos kuasa 2A tolak 1 ni awak tahu macam mana dengan cara menggasukkan identiti asas. Okay. So kita tengok contoh 24 dalam buku teks awak. Contoh 24 ni muka surat 219. Cari nilai bagi setiap ungkapan yang berikut menggunakan rumus sudut berganda. Seterusnya tentukan sah yang diperoleh menggunakan kalkulator. So yang soalan ini awak tengok 2 sin 15 cos 15. 15 ni kita buat sudut A lah. 15 ni sudut A. So 2 sin A cos A. So kita guna formula rumus sudut berganda sin. So sin 2A. Sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. So A dalam kes ni ialah 15 darjah. So kat sini awak masukkanlah 2 darab A. So 2 darab 15 dapat sin 30. So sin 30 tanpa menggunakan kalkulator awak macam ni dapatkan 1/2. So awak gunakan segitiga lah. Segitiga yang ni. Sini 90 darjah, sini 60 darjah, sini 30 darjah. So ini adalah 2, 1, sini adalah set 3. So nak cari sin tentang bagi hypo. So tentang dia 1, hipotenus dia 2. So dapat 1/2. Okay, untuk B. So tengok sini ini sudut dia sama. So kita bayangkan ni sudut dia A, sudut dia A. Cos kuasa 2A tolak sin kuasa 2A. So kita gunakan formula yang cos 2A sama dengan cos kuasa 2A tolak sin kuasa 2A. So dapat darab 2 darab dengan A. So dapat 2 darab 20/25 darab 45. So nak dapatkan ni macam mana guna segitiga sudut tegak. So yang 1, 1. So ini adalah set 2. So sini 45, sini 45. So ada 2 jenis segitiga yang belajar tu kan. So cos ialah sebelah. Sebelah ialah set 2. Lepas tu hipotenus dia adalah 1. So mana dia dapat set 2/1 ni? Patutnya set 2/1 kan. Yang ini kalau kita, ni dia ada permudahkan ni. Sebenarnya set 2/1. Betul tak? Saya salah ni. Oh ni 1. Sorry, dia punya tinggi dia 1. Dia hipotenus dia pun baru set 2. Okay, so 1/set 2 sebenarnya. Okay, 1/set 2 sebelah bagi hypo. Okay, tapi kan saya bagi tahu kan, nak dapat jawapan yang cantik, penyebut ni tak boleh ada dalam keadaan conjugate. Nah, dalam keadaan set. So awak kena darab dengan conjugate dia lah. So darab dengan macam ni. Set 2/set 2. So 1 darab set 2, set 2. So set 2 darab set 2 akan hilang dia punya punca kuasa, tinggallah 2. Okay, itu identiti dia. Okay, soalan C sama juga 2 tan 75, 1 tolak tan kuasa 2 75. So tan 2 darab dengan A. 2 darab dengan A. Sudah di 150. So macam ni nak dapatkan negatif 1/3. So ini tan 150. Belajar dekat kuadran. Ini kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, ini kuadran 4. Betul? Add sugar to coffee. Okay, tangent 150 dia berada dekat kawasan negatif. So dia exclude sukuan pertama dengan sukuan ketiga sebab nilai dia negatif. So dia mesti berada di antara 2 dengan 3. Okey, kalau 150, kat mana 150 darjah? 150 berada di sukuan kedua. So lagi satu lagi formula yang awak kena ingat kan. So yang sukuan pertama ni theta. Sukuan kedua ialah 180 tolak theta. Sukuan ketiga ialah 180 tambah theta. Sukuan keempat ialah 360 tolak theta. So ini yang awak belajar. So yang 170 kat sukuan kedua. So 180 tolak theta. Maksudnya 180 tolak dengan
50. 150. So dapat 30 darjah. So sudut rujukan dia 30 darjah yang berada di sukuan 1. So sukuan 2 negatif tangent dia. Sebab tu dia letak siap-siap tanda negatif. So tangent negatif tangent 30. Okay, tangent 150 darjah adalah sama nilai dengan negatif tangent 30. Boleh tak? Faham tak yang soalan C ni? Yang saya kaitkan tan 150. Siapa yang tak faham raise hand. Saya ulang balik semula. Okey, ada yang raise hand. Saya balik sepatah balik saya padam benda ni. Sebab ada yang raise hand tadi tak faham, saya terpaksa ulang balik lah. Okey, yang ini tak ada masalah. Masukkan dalam rumus sudut berganda. So awak akan dapat tan 150. Awak tidak boleh menggunakan kalkulator. Kalau awak guna kalkulator, awak akan dapat perpuluhan biasanya. So bila awak jawab dalam soalan dekat exam, pemeriksa tahulah awak guna kalkulator sebab otak kita tak boleh nak kira 1/3 ni secara manual. So dia katalah awak guna kalkulator. So jawapan awak mesti dalam bentuk set yang tidak boleh dipermudahkan melainkan awak guna kalkulator. So awak nak tahu tan 150 darjahnya berapa, awak hanya belajar sudut-sudut istimewa kan. Awak belajar 0, 60, 180, 270, 360. Itu awak boleh dapat daripada graf. Graf sin, graf cos, graf tangent. 1, 0, nanti 1. Itu nilai-nilai dia. Selain daripada tu awak belajar 30 darjah, 45 darjah dengan 60 darjah. 30, 45, 60 ni sudut-sudut istimewa yang kita derive daripada segitiga sudut tegak dengan segitiga sama sisi. Okay, untuk 150 tak ada dalam senarai-senarai yang saya sebut tadi. Jadi apa yang kita buat, kita ada belajar lagi satu benda. Kan kita ada 4 kuadran. Kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, kuadran keempat. Lepas tu awak ada add sugar to coffee. Apa maksud add sugar to coffee? Sukuan 1 all positif. Sukuan kedua sin positif. Sukuan ketiga only tangent positif. Sukuan keempat ialah cos yang positif. Okay, tu awak belajar. Lagi satu awak belajar formula. Sudut di sukuan pertama ialah sudut rujukan kita. Okay, so ini adalah theta kita sudut rujukan. So sukuan kedua kita akan buat formula 180 tolak theta. Okay, yang ketiga 180 tambah theta. Yang kini 360 tolak theta. So bila awak tengok tan 150 ni, awak tahu di sukuan kedua. So sukuan kedua maksudnya tangent dia akan jadi negatif. So awak siap-siap letak tanda negatif. Awak hanya tahu nilai positif dan negatif je sekarang ni. So tangent 150 berada di sukuan kedua, dia adalah negatif. Itu paling confirm yang awak tahu. So nilai dia pula macam mana? So awak tahu dia adalah sukuan kedua, kita boleh gunakan formula 180 tolak theta. So 180 tolak dengan 150, kita akan dapat sudut rujukan di sukuan pertama. So kalau awak kira tangent 150 adalah sama dengan negatif tangent 30 darjah. So kita nak kira, kita kena guna sudut rujukan yang sukuan pertama. So tangent 30, so kita tahulah kita boleh gunakan formula segi 3 yang ini. So tangent ialah apa? Tentang bagi sebelah. So tentang ialah 1, sebelahan ialah set 3. So negatif 1/3. Okay, boleh tak? Kalau tak faham lagi, raise hand. Okay, tak ada orang raise hand, so clear lah sebab lepas ni awak akan jawab soalan ni. Saya harap awak boleh buat lah. Okay, selain daripada formula rumus sudut berganda tu, yang sin 2A, cos 2A, cos 2A, cos 2A ada 3, tangent 2A ni yang awak derive tadi, awak juga boleh buat sudut separuh. Okay, contohnya yang dia bagi dalam table ni, sin A per 2 plus minus 1 tolak cos A per 2. Cos A per 2 sama dengan plus minus 1 tambah cos A per 2. Tangent A per 2. Okay, plus minus ni nanti bergantung kepada sukuan dia lah. So mana dia dapat benda ni? Dia derive daripada mana? Okay, so sudut ni kalau awak nak bahagikan, awak bahagi sudut sahaja. Okay, so dia ambil dari formula ni. Okay, untuk yang separuh ni dia ambil daripada formula ni sebab dia ada punca kuasa, dia mesti ada kuasa 2 kat sini. Okay, macam mana dia dapat benda ni? Okay, awak tengok sudut awak. Cos 2A kalau kita bahagi dengan 2 jadi A per 2. So
Jadi A per 2. Okey. Okey, soalan yang sin A per 2 ni dia guna formula yang ini. Ya, awak tengok yang saya starkan ni. Macam mana dia dapat yang itu? So cos 2A ni yang asal yang awak dah derive. 1 tolak 2 sin kuasa 2 A. So kalau awak ada sudut separuh, so awak akan bahagi sudutnya separuh sahaja. So yang kita bahagi ni sudut sahaja tau, bukan term tu. So kita bahagi dengan 2 macam ni. Sudut sahaja. Okay, so dia akan jadi cos A sama dengan 1 tolak 2 sin kuasa 2 A per 2. So kalau awak dalam soalan tu dia ada tanya apakah sin A per 2. So awak kena modify daripada rumus sudut berganda. So nak dapatkan sin A per 2, sebab kita punya soalan kita nak A per 2. So yang ini negatif kan, saya bawa ke sana. Yang ni saya bawa ke sana. So dia akan jadi 2 sin kuasa 2A per 2 sama dengan 1 tolak cos A. So 2 ni kita tak nak sebab kita nak sin saja. 2 bawa sana dia akan jadi bahagi macam ni lah. Okay. So dia akan jadi sin kuasa 2 A per 2. Okay. So kita dah ada sudut separuh dekat sini. So kita nak dapatkan sin saja, kita tak nak ada kuasa 2. So kita kena ambil punca kuasa. So bila ambil punca kuasa, ingat dia ada 2 nilai. Satu positif, satu negatif. So biasakan kalau ada punca kuasa mesti ada 2 nilai, positif dengan negatif. Tapi jawapan tu kalau nak terima dua-dua atau terima salah satu bergantung kepada soalan. Kalau melibatkan panjang ke, masa ke, benda tu tak boleh negatif kan. So omit yang kau jawapan negatif. So dia akan jadi sin A sama dengan plus minus punca kuasa 1 tolak cos A per 2. Okay, so yang dalam kes trigonometri ni plus minus ni adalah bergantung kepada sukuan kita. Okay, boleh? Kalau boleh tolong raise hand. Okey, seramai yang raise hand, boleh turun tangan awak. Okey, sama juga untuk cos. Kalau cos tu kita guna yang inilah. Okey, cos ni kita guna yang ini. Untuk tangent, tangent dia buat macam mana ni? Dia gunakan formula 2 tan A 1 tolak tan kuasa 2A ni. Cuma tan tu dia tukar kepada sin dengan cos. Sudut dia bahagi dengan 2. Okey. Ini awak boleh try lah. Kalau nak buat tangent tu awak boleh try. Okey, selain daripada tu apa lagi? Macam ni lah, sin A sama dengan 2 sin A per 2 cos A per 2. Sudut tu dia bahagi dengan 2. Ini yang asal ni. Okay, kan kita punya asal ialah sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. Okey, sudut kalau dia separuh kita bahagi sudut ni bahagi 2. Bahagi 2, bahagi 2. So dia akan jadi sin A sama dengan 2 sin A per 2 cos 2 per A. Cos A per 2. So bila masa nak bagi ni awak tengok bergantung kepada soalan. Kalau soalan nak A per 2, buat A per 2 lah. Bahagilah sudut tu. Formula asal tu untuk sin 2A. So kalau awak nak sudut dia per 2, A per 2, awak kena bahagi. Sama juga kalau dia tanya sin A per 4. Kalau nak dapatkan sin A per 4 macam mana? So awak bahagi jugalah. Sin, asal dia sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. So awak nak sudut per 4 kan? So awak bagi sini dengan 4. Okay, so akan dapat cos A per 4 kat sini. Sini akan dapat A per 2. Okay, sudut tu kita boleh bahagikan. Sudut saja kita bahagikan. Yang ni pun boleh tengok lah, ni dia bahagi dengan 2 semua ni. Ini pun sama, sudutnya bahagi dengan 2. Yang asal tu yang ini. Cuma kita bahagikan sudut saja. Tengok sudut dia lain. Okay, buktikan bahawa sin kuasa 2 theta per 2 sama dengan 1 tolak cos A theta per 2. So ni dapat daripada mana? Dia dapat daripada sini. So dia just ambil sin kuasa 2 ni. Tukar rumus ke sana, yang cos A bawa ke sini. Jadi 1 tolak cos A. Lepas tu bahagi dengan 2. Okay, ni ada dalam buku teks bahagian tepi-tepi tu. So, saya nak bagi tahu lagi special berkaitan dengan trigonometri ni, kita boleh modify dia punya sudut. So kalau awak nak sudut tu per 4, formula tu awak bahagi sudut sahaja. Jangan bahagi semua tau. Salah bukan macam ni. Ini salah. Ini macam awak bahagikan fungsi trigonometri tu dengan 2. Bukan, kita nak sudut sahaja bahagi dengan 2.
Okey, tengok latihan kendiri 6.9 tanpa menggunakan kalkulator. Okey, latihan kendiri 6.9. Muka surat berapa ni dalam teks awak tengok? Muka surat 220. Okey, soalan 1A ni senanglah. 2 sin 30 cos 30 ni maksudnya rumus sudut berganda. Ini A, ini A. 2 sin A cos A. So dia adalah sin 2A kan. So 2 darab dengan A dia 30 darjah. So akan dapat sin dengan 10. So tanpa guna kalkulator ni, so sin 60 saya tak ingat, saya lakarkan segitiga. So sini akan jadi 2, sini 1, sini 3. Sini 60 darjah, sini 30 darjah. So sin lah tentang bagi dengan hypo. So dapatlah sin 60. Sin 60 nilai dia ialah 1/3/2.